Main game tak makan tak apa. Main game apa benda pun tak buat. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali Allah dah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak makan tak minum zikir. Tapi masalahnya dek, ada masa kita boleh main game, tapi ni masa depan tau. Kena buat betul-betul. Kena buat betul-betul. Saya dulu masa belajar macam adik jugalah. Main aja, pergi belajar. Allah, sikit belajar, sikit belajar. Tapi rupa-rupanya nasib baiklah belajar. Kalau tak belajar tak boleh nak atas pentas hari ni. Ya, kan? Kena belajar. Kemudian ada beza antara akhlak dan etika. Akhlak menitik beratkan unsur rohani, manakala etika tidak. Kemudian akhlak berdasarkan syariat Allah dan akal, manakala etika hanya berdasarkan akal dan logik semata-mata. Jadi yang kita nak ada hari ni macam kata adik tadilah, dia nak merenung nilai akhlak jin tu dulu. Maka dengan itu barulah dia tahu. Dia tak tahu jin jahat ni akhlaknya baik, sebab dia banyak menyuruhkan kejahatan dia. Tu sebabnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur, sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Taala, segala alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini. Nampak suasana macam piknik. Nampak nak kata budak-budak, ada juga yang tua. Tapi nampaknya tengah enjoy sangat tu, kan? Alhamdulillah, hari ni countdown ni. Apa? Countdown ni PKK. Oh, UPKK final countdown. Bila peksa ni? Ya, maknanya dah tiba masa lah. Dah tiba masa. Jadi bak kata orang, pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang belajar hendaklah dipikir supaya kelak tidak mendapat malu. Rusa bukan sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikanlah pengajaran. Hari ini semua datang untuk sama-sama mendengar satu pengisian
tentang motivasi hari ini yang diberi tajuk yang mana pada saya, ilmu cemerlang kerana akhlaknya. Jadi itu sebabnya peperiksaan kita kali ini, peperiksaan yang kita nak ambil ni UPKK. Peperiksaan ini adalah periksa yang berlatar belakangkan nilai-nilai agama Islam. Adik-adik kena ambil periksa, tak ada periksa lain. Ini satu-satunya periksa yang ada untuk menilai jauh mana kefahaman kita dalam pembelajaran. Belajar, kena belajar bersungguh-sungguh. Dan resultnya akan menentukan setakat mana kefahaman kita tentang apa yang kita belajar. Kita baru tahu dia ni belajar betul-betul belajar ke atau mengelamun, dia belajar ke dia main banyak. Kadang belajar tapi yang banyak main game lagi banyak daripada belajar. Kalau dulu kalau ada kanak-kanak yang berusia 4 tahun pandai membaca, dia akan keluar berita besar dekat surat khabar muka surat depan, kanak-kanak pintar, kanak-kanak ajaib. Hari ni kanak-kanak berusia 2 tahun dah tahu password telefon mak dia. Hari ni tak sempat nak keluar muka depan. Tapi apa pun, kita dalam belajar nak tak nak kita tak boleh elak, kena ada satu nilai-nilai yang baik. Contohnya macam hari ni, tengok, ni contoh ni. Saya pandang ni contoh. Maknanya waktu penceramah tengah cakap, janganlah cakap. Macam mana kalau nak dengar kalau dua-dua cakap? Kan? Itu pun termasuk dalam disebut sebagai akhlak. Tadi kan saya dah bagi peluang cakap. Okey, sekarang saya nak bagi peluang cakap pula. Nak cakap apa tu? Geleng pula. Kan? Jadi ilmu dengan akhlak ni tak boleh elak. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit, jangan tak ada adab. Dia kata adab ni ada kaitan dengan akhlak. Bak kata orang Negeri Sembilan, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Jadi kena ada adab. Masa ustaz mengajar kan, online kan, mengajar online tu kita dengar, dan adabnya tak tahu kena tanya, jangan simpan, kena tanya, ustaz apa maksudnya ni ustaz, saya tak faham lah. Cakap, jangan malu, jangan segan, sebab kita kena tanya, sebab kita belajar. Ustaz tu seronok sangat kalau ada orang tanya dia apa yang kita tak faham. Ini bila tanya, faham tak? Semua sangat faham. Senyap sunyi. Kan, senyap sunyi kadang-kadang. Malahan kalau dalam kelas dekat sekolah, kalau ada yang tanya, kena gelak pula dengan kawan-kawan. Sebab tanya soalan. Saya ada soalan, tanya soalan. Sedangkan soalan yang sahabat-sahabat kita tanya mungkin sama dengan apa yang kita tak faham. Jadi hari ni bila kita sebut tentang ilmu apa? Ilmu pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir batin, dan macam-macam yang kita belajar. Kemudian cemerlang, bersinar dengan terang, berkilauan keindahan dan kegemilangan. Akhlak pula, tabiat, gaya hidup, adat, adab dan sifat semula jadi seseorang atau sekumpulan individu. Maka macam mana kita nak berjaya adik-adik sekalian dengan adab ni? Pertama, niat kena betul. Kenapa kita belajar? Kenapa kita belajar? Kenapa kita belajar? Kerana mak suruh. Kenapa kita belajar? Ayah dah bayar yuran. Kenapa kita belajar? Dah kawan-kawan belajar, saya belajarlah. Kenapa kita belajar? Sebab nak periksa.
macam-macam jawapan. Tapi tadi adik yang depan ni cakap kerana Allah Ta'ala. Allah bunyi kerana Allah Ta'ala, dia katakan. Betul lah, lillahi ta'ala. Sebab Nabi ajar kita apa? Innamal a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Macam hari ni ibu-ibu, ayah-ayah datang bawa anak lillahi ta'ala. Mana ada sebab nak ambil gambar dengan Samsul debat? Tak ada. Tak ada langsung tak ada. Rupa-rupanya tadi dah ada orang pelecap dah ambil gambar dengan poster saya dekat luar sana. Tak apa, jangan lupa frame kan. Jadi perbetulkan niat kita. Rupa-rupanya niat ni mustahak, niat ni penting. Sebab bila kita niat kerana Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita. Jadi otak kita ni macam komputer tau. Sampai satu tahap dia search tak jumpa pula. Kenapa? Rupanya hang, rupanya loading. Kadang-kadang rupanya kita cari tak tahu nak cari folder yang mana. Jadi rupa-rupanya bila Tuhan bantu kita tahu dah yang ni dekat mana nak tengok, yang ni dekat mana nak. Soalan ni keluar terus ingat, oh yang ini dah tahu dah. Yang ini hari tu aku ingat lagi macam mana ustaz tu bagi tahu aku macam ni. Rupanya dah diajar. Jadi makna kata bukan semua ingat. Ada orang tu pak kena tanya soalan langsung hilang ingatan, lupa. Sampai dia lupa nama dia bin siapa pun dia lupa dia yang dia tengah ambil peksa apa. Tu namanya dalam bahasa Jawa disebut sebagai blank. Blank, tiba-tiba hilang, tiba-tiba kosong aja. Tiba-tiba dia nampak benda-benda yang bukan-bukan. Jadi penting semua letakkan niat kerana Allah SWT. Kedua, apa yang kena ada? Kena ada wawasan dan matlamat. Kena ada target. Aku mesti dapat 8A semua. Aku mesti dapat semua A. Sampaikan yang seorang tu dia target dapat 10A daripada 8 subjek. Pecahan tak wajar, terkejut cikgu ni. Macam mana dia boleh dapat ni? Jarang-jarang berlaku macam ni, dia katakan. Tak adalah. Maknanya dia nak capai kecemerlangan tu semaksimum mungkin. Dulu saya masuk pertandingan debat masa di universiti. Saya jadi penebat. Saya boleh jadi penebat pertama, saya boleh jadi penebat kedua, boleh jadi penebat ketiga. Dan tempat yang paling favourite adalah penebat simpanan, sebab tak cakap apa-apa. Entah macam mana dalam satu pertandingan debat ekonomi Islam, saya masuk lawan, punya sukanya hakim tu dekat saya. Bayangkan saya melawan itu, lawan ada pasukan, saya tak nak sebut lah universiti mana, nanti universiti tu kecil hati. Saya menang, tim pasukan saya menang dengan pasukan tu. Dia bagi markah berapa dekat saya? Bayangkanlah, tim saya 3 orang, saya masa tu jadi penebat yang ketiga. Penebat pertama dapat 99 markah, penebat kedua dapat 98 markah, saya dapat 100 markah, 100%. Masa tu penganjur pertandingan dah pening kepala. Macam mana lah Samsul ni boleh dapat 100% bila berdebat? Sempurna sangat kecakapnya tu. Tapi disebabkan dia suka, tertarik dengan apa yang saya sampaikan, gaya persembahan saya, dia bagi 100 markah. Bila bagi 100 markah, dia kata ini dah lah debat ekonomi Islam, agaknya hujah kau ni jadi fatwa terus ke apa, dia kata macam tu. Akhirnya disebabkan saya dan sahabat saya dapat markah yang tak pernah universiti lain dapat markah tu, mulai saat itu pada tahun 2001 macam tu, telah diwujudkan satu sistem baru dalam pengadilan pertandingan debat. Puncanya saya lah dapat 100% tu, iaitu dah ada markah maksimum, markah minimum. Sebab dia tak nak gap markah jauh sangat, dia akan buat terhebat macam mana pun dia bercakap, dia takkan lebih daripada 92 markah, mungkin macam tu. Kalau dia teruk, katalah dia bangun bismillahirrahmanirrahim, pengsan, tak cakap apa, dia dah ada dah markah minimum. Dia dah ada dah. Kalau beza markah antara satu pasukan tu bezanya 0.5 ke 4 markah, menang tipis. 5 ke 8 markah beza, menang selesa.
9 sampai 12 markah beza menang besar. Jadi maknanya dia dah ada julat dah. Dia dah ada julat. Jadi maknanya apa yang saya nak bagi tahu tu, target kita nak buat yang sebaik mungkin. Saya bangga rasanya sebabkan saya dia ada sistem baru pemakahan. Puncanya sebab saya. Kan? Dan tu maka saya harap semua orang kena letak dalam diri kita nak buat yang terbaik. Anggaplah dah tak ada peperiksaan lain dalam dunia ni, adik-adik buatlah yang terbaik. Adik-adik kena faham. Kadang-kadang adik-adik rasa, pernah tak rasa macam, kenapalah ibu aku ni bising sangat? Pernah tak rasa macam tu? Jawab je. Walaupun ibu dekat sebelah cakap, pernah tak rasa macam tu? Pernah kan? Pernah. Okey. Rasa, ya Allah, kenapalah saya sikit belajar. Kenapa dia tak cakap, pergilah main game nak tidurlah, jangan bangun-bangun pun tak apa. Kenapa mak aku tak jadi macam tu? Kan? Sebenarnya untuk pengetahuan semua, ibu kepada ibu kamu pun begitu dulu. Memang dia bising. Sebab apa dia bising? Contoh macam saya dulu dengan ibu-ibu ni, dengan ayah-ayah semua sama. Dulu kami tak ada ceramah motivasi macam ni, tak ada. Mana ada? Kami cuma ada penceramah motivasi tetap dalam hidup kami, iaitu ibu kami, mak kami. Ayat power daripada mak biasanya macam ni, kau nak jadi orang, kau belajar. Tu je ayat dia. Kita pun terfikir, apakah selama ni kita ni bukan orang? Rupanya maksud mak bising ni, kau nak jadi orang, kau belajar. Maksudnya mak kita nak memetik daripada hadis Nabi. Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Ada beza manusia dengan menjadi manusia, ada beza. Maknanya manusia ni manusialah, jahat baik itu beza. Tapi menjadi manusia maknanya yang memberi manfaat kepada orang lain. Ketiga, berani dan sanggup berkorban. Adik-adik kena berani. Ambil peksa, jangan takut-takut, relax, tenang. Ambil peksa, biasa, tak ada pun orang akan tikam kita kalau jawab tak betul. Ada siapa yang ni akan disunatkan, dikhatankan sekali lagi, siapa yang dah khatan? Tak ada. Tapi yang ada adalah penilaian kepada keputusan kita. Akan tahu di mana kedudukan kita. Keluar keputusan, barulah mak ayah kita tahu selama ni apa yang kau belajar. Macam tu. Nampak macam tekun belajar, rupa-rupanya bila mak kita tak ada, kita minimizekan komputer tu, kita main game. Yang tu tak nak, maka tak amanah. Jadi makna kata kena berani jawab peksa dengan tenang. InsyaAllah Allah akan bantu. Sebelum ambil peksa nak baca apa? Baca doa, baca Fatihah, selawat tadi boleh. Nak mengaji satu Quran pun boleh, tak ada masalah. Tapi jangan lupa juga baca Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Semoga Allah mempermudahkan. Kita minta Allah mudahkan urusan kita nak peksa. Adik-adik baca tu sebelum jawab peksa. Dan jangan lupa sebelum jawab peksa juga perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, Astagfirullah. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW janji dengan kita, siapa yang memperbanyakkan istighfar, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, dan didatangkan rezeki, termasuk kecemerlangan ni, daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar, astagfirullah. Kalau rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaga Nabi tak ajar. Ni ada ni astaga, tak ada. Satu lagi OMG, Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Nabi ajar astaghfirullah, subhanallah, zikir,
liman kana narjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingatlah Allah banyak-banyak. Kemudian apa yang kena ada? Sentiasa memperkasakan ilmu kita. Ilmu selain daripada kita dapat daripada tuition, kita dapat daripada ustaz kita baca berulang-ulang kali. InsyaAllah adik-adik akan dapat. Tapi kalau adik main, adik akan dapat juga, iaitu dapat main. Tapi yang kita nak sekarang ni, nak periksa, nak dapat kecemerlangan, kena baca berulang kali. Baca tak semestinya hafal. Baca untuk fahamkan, baca lagi sampai kita dapat. Kemudian memberikan tumpuan apa yang diajar, apa yang ditunjuk, dan begitu juga bagi fokus pada soalan yang ditanya. Kadang-kadang soalan tanya banyak perkara, kan? Dalam sebuah ladang ada 100 ekor ayam. Separuh daripada ayam itu adalah itik. Ayam dan itik bergabung, jumlahnya bernyamai jumlah ikan. Manakala jumlah lembu 2 kali ganda daripada jumlah ayam, dan jumlah kambing pula adalah 3 kali ganda daripada jumlah itik. Soalannya, berapakah? Kita dah kira dah ni, ayam, itik, kambing, lembu, semua kita dah campur ni. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Sudah. Jadi soalannya nak tahu tentang ayam dan itik saja, kan? Jadi makna kata kena fokus, kena tahu apa kehendak soalan. Bila kita tak fokus, itulah jawapan kita akan lari. Kita ingat, wah kita dah tambah semua, itulah kot jawapannya. Salah, kan? Contoh satu soalan saya nak tanya kat semua. Mak ayah kena dengar soalan saya ni. Soalan ni kepada semua geng-geng hati murni pun saya nak tanya soalan. Dalam sebuah gua, ada seorang lelaki masuk dalam gua. Ni soalan ni soalan cepu mas. Siapa yang dapat jawapan ni ada harapan untuk memenangi tiket percutian, bukan ke UK, ke Yuban, Ulu Bendul. Soalan ni saya tanya dekat grup-grup. Adalah grup. Saya dah lama tak keluarkan soalan. Ada seorang lelaki ni masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua, tiba-tiba dia tersesat. Dan bila tersesat tu, dia cari-cari, dia ternampaklah pula ada seorang lelaki tua. Berjanggut dah lelaki tu. Dia tanya lelaki tu, "Wahai pakcik, macam mana cara nak keluar daripada gua ini?" Dengar semua dengar semua dengar. Macam mana nak keluar daripada gua ni? Jawab pakcik tua tu, "Kamu nampak tak 2 pintu tu?" Ada 2 pintu. Satu pintu selamat, satu pintu tak selamat. Pintu selamat, kalau kita ikut pintu tu kita akan berjaya keluar. Pintu tak selamat, kalau kita masuk ikut pintu tu kita akan mati. Masalahnya kita tak tahu mana pintu selamat, mana pintu tak selamat. Kemudian setiap pintu tu pula ada satu jin jaga setiap pintu. Satu jin yang menjaga setiap pintu. Satu jin baik, satu jin jahat. Jin baik, akhlaknya baik. Dia sendiri mengikuti program hati murni. Jin baik ni dalam hidup dia tak pernah tipu, dia cakap jujur aja. Jin jahat pula tak ada benda lain, menipu aja. Harus diingat, jin baik tidak semestinya jaga pintu selamat. Jin jahat tidak semestinya jaga pintu tak selamat. Masalahnya kita tak tahu mana pintu selamat, mana pintu tak selamat, dan kita tak tahu mana satu jin baik, mana satu jin jahat. Faham? Soalannya, kalau nak keluar daripada situ, kita hanya dibenarkan tanya satu soalan sahaja. Dan apakah soalannya?
Kalau kita tanya, yang mana jawapannya boleh menyebabkan kita keluar dengan selamatnya daripada gua itu. Okey. Ibu bapa pun boleh jawab soalan ni. Maka dia tanyalah pakcik tu, pakcik, apa soalannya? Kau tak nampak aku dah berjanggut dah ni, tak boleh jawab soalan. Aku tengah fikir apa soalan nak tanya. Jadi apakah soalannya? Tu adik yang pakai kopiah tu. Apa soalannya, dik? Apa soalannya? Yang kat tangan tu, Okey, apa soalan dia? Yalah, jawapan ni apa soalannya? Cepat. Apa jawapannya? Tak salah. Jadi mana tadi? Apa soalannya? Siapa jawab betul saya bagi RM1,000 ni? Dia kata soalan ni, mana satu jin baik? So, macam mana nak aku? Tanya jin baik, kita tak tahu mana jin baik, mana jin jahat. Kan dah cakap tadi. Ayahanda, bonda, mana nak jawab? Cepat. Jadi jawapan tu akan saya beri. Saya tak boleh bagi sebab jawapan ni mahal. So saya akan sambung dalam khusus dan ceramah yang lain. Saya bagi peluang jawab, tak nak jawab. Soalan tanya, mana jin baik? Mana buat apa nak tanya soalan tu? Mana pintu selamat? Kalau dapat tanya, kalau kita kan contoh, okey, mana pintu selamat? Kalau nasib kita baik, dapat jin yang baik, alhamdulillah. Dapat jin yang jahat, mana pintu selamat? Yang selamat, oh yang ni lah selamat, tapi tu jin jahat. Macam mana? Jadi apakah soalan saya kata tadi? Yang kalau kita tanya, menyebabkan kita keluar dengan selamat. Apa soalan ni? Ya, apa dia? Tengok akhlak jin tu, ya Allahu Akbar. Maknanya kena habiskan ceramah kita hari ni, ya. Okey. Macam tu lah. Dahsyat budak-budak UPKK ni. Kita kena merenung dan melihat sejenak kepada akhlak jin berkenaan. Bertuah betul budak. Apa ni? Ini satu lagi akhlak ni. Kita redah aja. Tengoklah apa. Sebenarnya saya suruh saya jawapan, bukan suruh redah. Kalau redah tak payah tanya, kan? Kemudian apa? Yang kena ada, perlu memberi tumpuan daya tahan yang tinggi. Ni suruh belajar, alah. Suruh tak naklah. Nak main game. Main game hidup nyawa. Main game tak makan tak apa. Main game apa benda pun tak buat. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali Allah dah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak makan, tak minum, zikir. Tapi masalahnya, dik, ada masa kita boleh main game, tapi ni masa depan tau. Kena buat betul-betul. Kena buat betul-betul. Saya dulu masa belajar macam adik jugalah. Main aja, pergi belajar. Allah, sikit belajar, sikit belajar. Tapi rupa-rupanya nasib baiklah belajar. Kalau tak belajar, tak boleh nak kata pentas hari ni. Ya, kan? Kena belajar. Kemudian ada beza antara akhlak dan etika. Akhlak menitik beratkan unsur rohani, manakala etika tidak. Kemudian akhlak berdasarkan syariat Allah dan akal, manakala etika hanya berdasarkan akal dan logik semata-mata. Jadi yang kita nak ada hari ni, macam kata adik tadi lah, dia nak merenung nilai akhlak jin tu dulu. Maka dengan itu barulah dia tahu. Dia tak tahu jin jahat ni akhlaknya baik, sebab dia banyak menyuruhkan kejahatan dia. Tu sebabnya fikir dulu sebelum bagi jawapan, kan?
Jadi Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu ialah kewajipan setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi wajib kita menuntut ilmu, tetapi ia tidak boleh diukur dengan hanya kelulusan, kejayaan kita dalam sesuatu peperiksaan. Tetapi juga kita kena lihat ilmu yang kita perolehi ini ada tak manfaatnya. Saya nak tanya adik-adik semua, bila adik-adik belajar, ada tak belajar tentang kewajipan solat? Ada tak? Jadi hukum solat ni apa? Wajib. Tapi kenapa ada di kalangan adik-adik payah sangat nak solat? Tengok. Kenapa susah sangat nak solat? Tak, yang tu tak, itu tak ada duit pun kau jawab je. Apa sebabnya? Dia salahkan sebab syaitan bisik. Dia dengar syaitan bisik. Dahsyat kena adik ni. Kan? Kenapa? Sebab terganggu. Syaitan ganggu, dia kata. Okey. Dah. Sabar. Sebenarnya adik-adik kena faham dalam bab ini, sebab itulah kita ni dalam belajar, kita kena faham, kita kena tahu kepentingannya. Itu sebabnya bila kita belajar ada manfaatnya. Maknanya bila belajar benda-benda ilmu yang baik, manfaatnya kita jadi baik. Bukannya kita ni jadi sama atau jadi lagi teruk daripada sebelum kita belajar. Contohnya, ada orang pergi belajar dekat satu institut kemahiran. Dia belajar tentang bagaimana cara nak berniaga. Benda ni perkara benar lah, kisah benar. Dia belajar macam mana nak berniaga. Tetapi setelah 3 tahun dia belajar, bayar yuran setiap semester, dan akhirnya dia berjaya dapat sijil tertentu dan diploma. Bila dia keluar, dia bekerja di pasar raya sebagai pembantu jualan saja. Dia tak nak berniaga sendiri. Dia kerja makan gaji. Bila ditanya kenapa tak nak berniaga, susah berniaga ni. Baik kerja makan gaji, lagi senang. Yang seorang lagi, baik buat food panda, dia kata. Baik buat delivery. Sebab apa? Sebab dia tidak betul-betul memahaminya, dan untuk menggunakan ilmu dia ada untuk manfaat orang lain. Akhirnya yang dia belajar tidak digunakan. Belajar jadi jururawat, akhirnya keluar jadi pekerja biasa. Tak nak jadi jururawat. Sedangkan belajar 3 tahun, saya ada ikrar ni. Saya ada ikrar nak jadi jururawat yang terbaik. Tetapi akhirnya tidak menjadi seperti mana yang dihasratkan. Ilmu itu menjadikan dirinya lebih jauh dari rahmat Allah akibat kurangnya adab terhadap ilmu dan pemberi ilmu itu sendiri. Itu sebab pentingnya adab tadi. Apa yang guru-guru pesan, tolong buat. Apa yang guru-guru larang, jangan buat. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Jadi kenalah ikut cakap cikgu. Apa pesan ustaz ustazah, kena ikut. Dan begitu juga dipesan, datang dari Padang Keladi singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Dan seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Ada seorang penuntut yang hebat, namanya Imam Ibnu Abbas. Ni semua tahu kan cerita ni kan? Imam Ibnu Abbas ini terkenal. Siapa Imam Ibnu Abbas ni? Imam Ibnu Abbas ni sepupu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi wafat, usia Imam Ibnu Abbas adalah 13 tahun. Lebih kurang, berusia 13 tahun. Ketika hayatnya, Nabi pernah pegang dada Imam Ibnu Abbas ni. Dia doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia doakan, mudah-mudahan mudah menerima ilmu dalam agama. Dan begitu juga jadi baik ni Imam Ibnu Abbas. Dan Imam Ibnu Abbas terkenal dengan adab dan akhlaknya kepada guru dia. Setelah Nabi wafat, dia tidak berhenti belajar.
tetapi sebaliknya dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Itu kelebihan Imam Ibn Abbas. Dan Imam Ibn Abbas yang paling tidak boleh kita lupakan tentang sifatnya adalah adabnya dengan guru. Bila pergi ke rumah guru nak belajar, dia tak menjerit-jerit panggil gurunya suruh keluar. Ataupun bagi salam dia nak datang, apa yang dia buat? Dia tunggu dengan sabar di luar rumah guru dia. Dia sabar, dia tunggu di luar. Bila dia tunggu kat luar, sampailah guru dia keluar. Sebab dia tak nak ganggu gurunya sedang berehat. Dia tak nak ganggu gurunya yang mungkin sedang ada urusan. Itu kesabaran seorang anak murid yang beradab dan berakhlak mulia. Satu ketika Imam Ibn Abbas nampak gurunya nak menaiki kenderaan, tapi gurunya tengah mencari nak naik kenderaan apa ni nak bergerak ni. Maka Imam Ibn Abbas dapatkan satu kenderaan, tak disebutkan unta atau kuda. Bila dapat kenderaan itu, maka gurunya naik atas kenderaan itu. Imam Ibn Abbas mengiringinya sambil berjalan kaki. Maka gurunya bertanya, Wahai Abdullah bin Abbas, mengapa kamu berjalan sahaja? Mengapa kamu tidak menaiki kenderaan ini bersamaku? Jawab Imam Ibn Abbas, beginilah caranya kami diajak oleh Rasulullah SAW adab menghormati guru kami. Itu sebab dia jalan je, ikut. Bila sampai di destinasi, turun gurunya ini, dia capai tangan Imam Ibn Abbas, kemudian dia salam, dia cium tangan Imam Ibn Abbas. Walhal Imam Ibn Abbas ni lebih muda daripada dia. Dia kata, kenapa kamu salam cium tangan aku? Maka dia menjawab, beginilah pula kami diajar tentang adab menghormati salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya adik-adik kalau jumpa guru kan, salam cium tangan. Jumpa mak ayah pun salam cium tangan. Jumpa orang yang lebih tua, bapa saudara, ibu saudara kita, salam cium tangan. Kan? Dan kemudian kita harus mengamalkan ilmu dengan menggunakan akhlak sama ada terhadap diri maupun orang lain, termasuk guru sederakan seperjuangan. Seperti saya sebut tadilah, antara adab yang perlu diambil kira dalam proses menuntut ilmu adalah mengikhlaskan niat. Itu sebab saya tanya niat tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan menumpukan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus dan benar. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Maka orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah termasuk dalam kalangan orang yang tidak akan dapat mencium bau syurga, sebab tak meletakkan niat yang betul belajar kerana Allah. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ia lakukan untuk mencari keredaan Allah, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapat menghidu haruman syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kalau kita belajar hadis 40, ada 4 golongan manusia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapakah dia? 4 golongan menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapakah dia? Pertama, menuntut ilmu kerana nak melawan, nak berlawan, nak tunjuk siapa lagi pandai. Dilaknat oleh Allah. Menuntut ilmu nak tunjuk siapa lagi pandai. Faham Pertama, nanti kau tengoklah, aku habis belajar, kau tengok aku ke dia lagi pandai. Contoh. Kedua, menuntut ilmu kerana ingin orang mendongak kepadanya. Kedua, maksud mendongak apa? Biar orang hormat dekat dia. Mendongak macam tu dekat dia. Dia nakkan penghormatan. Ini dilaknat oleh Allah. Ketiga, orang yang menuntut ilmu kerana ingin mengejar keuntungan dunia. Maknanya nakkan harta dunia, nakkan kedudukan dan sebagainya. Orang ini dilaknat oleh Allah. Itu sebab ibu-ibu, ayah-ayah, hati-hati
Kadang-kadang kita cakap dengan anak kita, belajar rajin-rajin baru boleh kaya. Contoh, jangan cakap macam tu. Belajar rajin-rajin barulah nanti gaji tinggi boleh bagi mak sikit. Contoh. Belajar rajin-rajin barulah nanti ada pangkat tinggi. Jangan. Belajar kerana Allah. Tentang pangkat tu kemudian rezeki Allah bagi. Dan yang keempat, yang paling teruk, orang yang menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama orang yang bodoh. Maksudnya apa? Nak lawan dalam grup WhatsApp siapa lagi pandai. Nak tunjuk, oh saya ada terbaca tadi, kalau tak silap saya dulu saya ada belajar, wahal baru ambil kat Google. Saya ada belajar dah dulu. Bukan ke yang ni tak boleh, yang ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Sedangkan semuanya copy paste saja. Jadi menuntut ilmu semata-mata nak berlawan dengan orang bukan orang pandai pun. Yang pertama tadi dengan orang pandai pun dilaknat oleh Allah. Jadi hati-hati. Selain itu, akhlak dan adab yang adik-adik kena ada untuk berjaya dalam peperiksaan UPKK ini. Rajin berdoa kepada Allah. Rajin berdoa, ya Allah berikanlah aku 8A ya Allah. Bukan itu je, tapi sebut, ya Allah berikanlah aku kejayaan yang sebaik mungkin, dan pastikanlah ya Allah mudah-mudahan kau berikanlah pada kami ilmu yang memberi manfaat. Itu penting. Jangan lupa. Jangan lupa minta letakkan manfaat. Okey? Kemudian setiap penuntut ilmu memohon pertolongan daripada Allah supaya Allah memberikan kemudahan supaya kita mudah menerima ilmu. Sebab hanya Allah Ta'ala sahajalah yang boleh bantu kita. Kalau tidak tu belajar-belajar tak faham, belajar-belajar tak faham, sama ambil buku dah tuang-tuang dah kat kepala, tak mau juga lagi. Siap rendam dah buku dalam air, minum air tu tak mau juga lagi. Sampai ke rendam laptop dengan komputer sebab dia belajar kat komputer. Akhirnya kena current pula dah. Jadi apa yang kena ada? Doa, minta Allah mudahkan terang hati kita supaya kita mudah menerima ilmu. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kita selalu memohon ilmu bermanfaat pada Allah dan berlindung kepadanya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab ada juga ilmu yang kita belajar, ilmu yang tak memberi manfaat, ilmu yang memudaratkan. Contohnya ilmu sihir, ilmu hitam, dan pelbagai ideologi barat yang menyimpang seperti liberalism dan juga hedonism, budaya berhibur, budaya terlalu terbuka dan sebagainya. Ilmu perlu didalami secara bersungguh-sungguh dan sentiasa dahagakannya. Kata Saidina Ali, ilmu makin kita belajar, makin banyak benda kita tak tahu. Berbanding dengan harta, makin kita belanjakan, makin kehabisan. Ilmu dengan harta sangat berbeza. Harta sikit ke banyak, kita kena jaga harta. Tapi ilmu, lebih banyak ilmu kita, insya-Allah ilmu akan jaga kita. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, dua orang yang tamak yang tidak pernah kenyang, iaitu orang yang tamak terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang tamak terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi biarlah ilmu, kan? Tak pernah kenyang dengan ilmu, maka belajar. Sampaikan Imam Al-Ghazali menuntut ilmu, mengabdikan dirinya dengan ilmu tanpa dia sempat berkahwin dalam hidup dia. Macam itulah, kan? Penuntut ilmu mesti jauhkan diri. Ingat adik-adik, penuntut ilmu, adab dan akhlaknya perlu jauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Jangan terbabit dengan dosa. Jangan lawan cakap guru, jangan lawan cakap ibu bapa kalau adik-adik nak berjaya. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka ulama menggalakkan pencarian ilmu disertai dengan adab, kerana dibimbangi lahirnya manusia berilmu tetapi tidak beradab. Ada seorang anak murid Imam Malik. Anak murid Imam Malik ni yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan dirinya menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. 20 tahun belajar ilmu dengan Imam Malik, tetapi
18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Nak tunjukkan pentingnya adab dipelajari. Okey? Ni faham ke tak faham ni? Mengangur. Faham ya? Okey. Dia lain macam ni, ceramah macam tak tahulah nak kata pungutan suara ke pun tak tahu. Tapi insya-Allah adab ni paling mustahak kita nak kena jaga, sebab nilai-nilai adab ni. Kalau kita tengok Imam Syafi'i nak belajar pun cukup jaga nilai adab ni. Pernah satu ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, dia ambil air liur dia. Dia tulis kat tapak tangan. Imam Malik tegur, kamu buat apa tu? Kamu main-main ke? Tentu kan? Dulu dah kena tegur, sebab nak tunjuk adab tu mustahak. Rupanya Imam Syafi'i pada ketika itu bukan main-main. Dia kata, demi Allah, aku ini miskin, aku tak mampu nak beli pena dan kertas, maka nota apa yang kau ajari aku catat dengan menggunakan air liur aku di tapak tangan aku. Macam itulah sekali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni rumah dia bersepah. Ada sekali tu bilik dia bersepah. Mak kepada Imam Syafi'i bising. Mak kan bising, apa ni bersepah-sepah ni, daun-daun kering ni semua ni kenapa? Pelepah-pelepah tamar semua ada, kenapa? Untuk pengetahuan semua, Imam Syafi'i mencatat nota-notanya pada daun-daun kering dan juga pelepah-pelepah daun, pelepah-pelepah tamar. Itu dekat situ tempat dia tu, sebab dia tak ada buku nak catat. Maka pada ketika itu sebabkan ibunya, kamu kemas bilik ini. Bila suruh kemas, dalam tempoh sehari tu Imam Syafi'i hafal semua benda-benda sebelum buang. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, yang mana himpunan lebih 3,000 hadis, tebalnya 5 ke 7 kali Quran, yang mana Imam Syafi'i menghafalnya dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Imam Syafi'i pada bulan Ramadan dia khatam Quran berapa kali? Imam Syafi'i khatam Quran pada bulan Ramadan berapa kali? Dia khatam Quran sebanyak sekurang-kurangnya 3 kali sehari pada bulan Ramadan. Sehari tau, bukan sebulan. 3 kali sehari khatam Quran. Itulah Imam Syafi'i. Dan salah satu ciri Imam Syafi'i, dia jaga adab dengan gurunya. Kan? Kita tengok Imam Malik bila sampai ke bumi Madinah. Apa Imam Malik buat di bumi Madinah? Apa Imam Malik buat? Imam Malik menanggalkan kasutnya, capalnya, sepatunya. Dia buka, dia pegang. Dia berjalan berkaki ayam kerana adab, dia menghormati. Katanya Nabi dikebumikan di bumi Madinah ini. Macam tu sekali. Kan? Hilangnya adab dalam kehidupan manusia, maka hilang juga rahmat daripada Allah dan perasaan kasih sayang dalam kalangan manusia. Ini menyebabkan sering berlakunya permusuhan akibat hilangnya akhlak, dan paling menyedihkan bila tiba waktu hampir dengan kematian, orang yang kasar dan tidak beradab akan direntap nyawa pada saat menggigil tubuh badan. Manusia, kita kena ingat ni satu fakta. Manusia yang beradab akan dipanggil kembali menghadap Allah, maknanya kematian, dengan perasaan lemah lembut oleh malaikat yang mencabut nyawanya. Bagaimanapun, dalam situasi yang baik itu pun Rasulullah SAW sering berdoa agar Allah memberi pertolongan ketika berhadapan dengan kematian. Ini membuktikan hidup di dunia amat berkaitan dengan kematian, kerana apabila menjalani kehidupan seolah-olah sedang melakar wajah ketika kembali menghadapnya. Allah menciptakan Rasulullah SAW memiliki adab yang paling agung, hingga tidak ada akhlak yang lebih baik di kalangan makhluk berbanding baginda. Beradab atas dunia, nyawa dicabut pun dalam keadaan yang beradab. Hidup tanpa beradab mengundang bahaya kepada manusia bila berseorangan di alam barzakh.
akan meruntun-runtun dan mengelupa kesakitan dengan balasan azab seksa oleh malaikat. Bagaimana mungkin akan dilayan dengan baik dan sopan, sedangkan suatu hidup dahulu mereka sendiri tidak berakhlak dan juga tidak beradab. Maka didiklah keluarga kita, didiklah anak-anak kita, didiklah anak-anak kita ini supaya menjadi golongan yang beradab dan bukan hanya berilmu, tapi disertai dengan nilai-nilai adab. Dan walaupun ia seolah-olah kecil pada pandangan setengah pihak, percayalah, adab dan akhlak ketika makan serta minum, membasuh tangan sebelum selepas menjamah hidangan, itu juga sebenarnya salah satu bentuk adab yang kita didik. Nampak basic tapi mustahak. Rasulullah SAW bersabda, keberkatan daripada makanan itu berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepas makan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bacalah bismillah juga merupakan satu adab juga. Dan begitu juga tidak pernah mencaci makanan, itu sifat Nabi, juga merupakan satu adab juga. Dan begitu juga baginda akan makan sekiranya menyukainya, hanya meninggalkannya anda tidak selesa dengan makanan itu tanpa berkata apa-apa yang buruk terhadap makanan berkenaan. Makanlah dengan tangan kanan dan mula menjamah hidangan yang berada paling hadapan. Elakkan bersandar ketika makan, kerana ia akan memudaratkan kesihatan. Disunatkan juga bercakap ketika menjamah makanan, seperti hadis riwayatkan Jabir menceritakan keadaan Rasulullah SAW sedang makan. Dia bertanya, lauk pauk, ada lagikah lauk-lauk lain? Isteri baginda menjawab, sudah tiada lagi lauk disimpan kecuali cuka. Dan baginda meminta agar dibawa cuka itu dan bersabda, sebaik-baik lauk pauk ialah cuka. Maknanya Nabi bercakap yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Maka Rasulullah SAW menggalakkan percakapan waktu makan, tidak mendiamkan diri. Oleh itu kita tidak sewajarnya leka dengan telefon waktu makan, leka dengan buat benda-benda lain, main game pada waktu makan. Tapi kita boleh berbual, bercakap yang baik-baik. Tapi orang Melayu lain pula, waktu makan yang bercakap begitu kan. Sebenarnya boleh bercakap, berbual, tapi yang baik-baik. Tak lah berbual sampai tentak meja, sampai baling-baling makanan. Tak. Maknanya makan tu berbual, tanya apa khabar, okey, sihat sekarang, macam mana peksa, okey, you PKK boleh jawab, langsung tak selera makan sebab tak boleh jawab. Betul kan. Jadi malah disunatkan juga mendoakan perkara yang baik-baik pada mereka yang menghidangkan makanan, bukan hanya sekadar ucapan terima kasih sahaja. Sudah berbuka di tempat kamu orang yang berpuasa, dan sudah makan makanan di kalangan kamu orang yang soleh, semoga malaikat merahmati kami semua. Selain daripada itu, adab kita ketika makan adalah jangan sekali-kali makan kecuali dimulakan orang yang lebih tua. Anak seharusnya memastikan ibu bapa duduk dan makan terlebih dahulu. Itu adab. Ini bagi mengelakkan anak tidak menjadi orang yang tidak mengendahkan ibu bapa kerana kesibukan apabila sejak kecil lagi, dan tidak dilatih mengutamakan kedua ibu bapa sewaktu makan. Ini contoh, ni bab makanlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka di saat ini kita melihat dalam menuntut ilmu, adab ini penting. Bila Imam Malik kata biar tak ada ilmu tapi jangan tak ada adab, bukanlah maksudnya kita tak payah belajar. Ilmu kena ada, mesti selari dengan adab. Jangan belajar saja tapi ilmu yang ada tidak sekali menggambarkan adab yang ada pada dirinya. Macam mana dia macam tu perangai dia, tapi dia pandai, ilmu dia tinggi. Jadi kalau boleh kita nak biarlah adanya shield, adanya perisai pada anak-anak kita, iaitu adab dan akhlak. Adab dan akhlak ni akan bawa anak kita pergi lebih jauh lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Yang paling penting sekali adalah penerapan nilai-nilai adab dan akhlak ini jangan kita kesampingkan. Jangan kita pandang dia tidak penting. Dengan menghantar anak kita, meletakkan anak kita belajar untuk UPKK ini adalah satu asas kita nak bagi dekat anak. Mudah-mudahan ada yang meresap dalam diri dia supaya nilai-nilai agama ni tidak lari daripada anak kita. Mungkin kita kena bayar certain amount belajar, RM250 sebulan. Mungkin kita belajar kat sekolah agama, anak-anak ni sekolah agama mungkin sebulan kena bayar RM500, RM700 sebulan.
Kadang cakap mahalnya, kenapa lah mahal sangat? Percaya cakap saya, tak ada apa-apa kalau nak bandingkan kalau kita niatkan kerana Allah. Keluar duit tu kerana Allah, lillahi ta'ala. Biar anak kita belajar agama, lillahi ta'ala contohnya. Sebab satu hari nanti kalau anak kita rosak akhlak, anak kita terbabit dengan gejala-gejala yang tidak sihat, percaya cakap saya, bayar 10,000 sebulan pun belum tentu dapat selesaikan masalah akhlak dan adab mereka. Percaya cakap saya. Jadi saya doakan kepada adik-adik yang bakal mengambil peperiksaan, menduduki peperiksaan ini akan mencapai keputusan yang cemerlang. Saya doakan adik-adik dibukakan hati, diterangkan hati dalam menjawab soalan dengan baik dan lancar. Saya doakan adik-adik semua diberikan kemudahan menjawab periksa dengan begitu tenang. Dan saya doakan adik-adik dijauhkan daripada segala kecuaian dan kesilapan ketika menjawab soalan. Dan saya doakan ibu bapa dapat tidur dengan lena walaupun anaknya menjawab peksa. Ini anak yang peksa, mak ayah tak boleh tidur. Anak tu elok je tidur. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi hutan. Mudah-mudah membawa galah dan menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek balik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak hati murni, hari ini menjemput rasa nak menjemput. Itu saja daripada saya.